inspirasi, inforia, Islami, semuanya linki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdah. La syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laylah. وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah wa bihamdihi
kesejahteraan dan kekayaan dalam kehidupan untuk diri dan keluarga merupakan impian setiap insan. Dalam mencari kekayaan, nilai keberkatan tidak boleh diabaikan demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ia akan lebih bermakna dengan adanya teman setia di sisi yang mengambil berat tentang perjalanan membina kekayaan anda. Kami mempunyai para perunding yang bersedia membantu anda untuk membina dan mengumpulkan kekayaan, melindungi dan menyucikan harta serta mengagihkannya kepada insan tersayang secara patuh syariah melalui perkhidmatan pengurusan kekayaan Islam oleh RHB Islami. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Sejuk perut ibu, mengalir air mata ayah apabila melihat anaknya dapat memberi tazkirah di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Suara anak yang dijaga dari kecil kini terdengar di bumi barakah menyambung kalam Rasul dan para sahabat, memimpin hati-hati jemaah yang rindu Rasulullah dan ingin kembali kepada Allah. Ayuh anak-anak muda lepasan SPM, lepasan tahfiz dan lepasan madrasah, banggakan ibu dan ayah kalian dengan bekerjaya sebagai mutawif profesional. Sambung belajar dalam jurusan Diploma Kemahiran Pengurusan Mutawif Umrah dan Ziarah di 10 universiti awam terkemuka di Malaysia. Untuk mendaftar, layari www.pmdic.edu.my. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Yang namakan Tuhan itu. Lebih-lebih lagi apabila mereka mungkin banyak terpengaruh dengan sistem ilmu ataupun dalam falsafah dia panggil epistemologi yang hanya berasaskan kepada panca indera, dan dia punya senses saja yang menentukan sama ada satu itu wujud atau tidak. Nah, kalau nampak baru wujud, kalau dengar baru wujud, kalau boleh pegang baru wujud. Kalau yang tak nampak, tak boleh dengar, tak boleh rasa, itu tidak wujud. Jadi akhirnya tiga orang syahid ini yang dihantar oleh ibu mereka sendiri untuk mati di dalam perjuangan. Diikatkan tali ribat di kepalanya, dipakaikan kasut, dipasangkan butang pada bajunya, dan disebutkan pada tiga-tiga anaknya yang dilepaskan untuk buat operasi berani mati. Disebutkan kepadanya, dia kata, "Wahai anakku, jangan berani engkau balik ke rumah, melainkan engkau berada di atas bahu-bahu para pemuda yang lain sebagai seorang asyahid." Tiga orang mati syahid. Dan yang keempat inilah namanya Abu Husin Farhad, cuba dibunuh pada tahun 2021. Anak-anaknya, isterinya alhamdulillah dihantar ke rumah mertua. Mereka minta izin untuk berbuka puasa di sana kerana ketika itu bulan Ramadan. Jadi Abu Husin ni dia buat apa? Dia pergi ke masjid, dia solat subuh, dia balik ke rumah baru dia nak mula tidur, berehat sekejap. Dia baring di atas katilnya, tiba-tiba rumahnya diletakkan oleh F-16, oleh roket daripada pesawat perang F-16. Dan ketika itu sebahagian besar bangunan yang dia duduk tingkat 5 hancur. Tetapi Allah takdirkan ramai yang syahid ketika itu. Dia terpelanting, tangannya berpaut pada lantai bangunan
tempat dia tinggal itu. Dinding semua dah tak ada dan dia bergayut nak jatuh daripada tingkat 5 tu, tapi Allah takdirkan tangan dia berpaut pada lantai. Dan ketika itu katil tempat beliau duduk terpelanting juga menjadi seorang anak perisai di hadapannya. Serpihan roket itu, serpihan batu-bata, serpihan besi tak terkena pada batang tubuhnya. Maka ketika itu para pemuda pun naik untuk pergi menyelamatkan Abu Husin Farhat. Dibawa ke hospital, dicek keadaan kesihatannya, dimaklumkan kepada Abu Husin. Dia kata, Abu Husin, alhamdulillah engkau tidak ada kecederaan apa-apa pun. Lalu apa yang dibuat oleh Abu Husin? Abu Husin menangis teresa-esa. Orang tanya kepada dia, kenapa engkau menangis sedangkan Allah takdirkan kau selamat? Tidak ada satu kecederaan pun pada batang tubuh kau. Anak-anak dan isteri kau juga selamat. Kenapa kau menangis, Abu Husin? Maka Abu Husin dia kata apa? Dia kata, aku ini telah kehilangan 3 orang adik-beradik sebagai syuhada. Aku ini telah melatih ribuan para pemuda. Ratusan daripada mereka telah pun bergelar syuhada dan mati syahid. Aku ni apa dosa aku sampaikan Allah tak nak bagi aku mati syahid, sampai tak nak Allah bagi aku dapat duduk di sisi dia sebagai seorang syuhada. Maka kita ni yang tak buat sampai ke tahap Abu Husin, yang tak habiskan usia remaja kita di dalam perjuangan pembebasan, yang tak ada orang yang sampai ribu-ribu pun yang kita latih dengan tarbiyah kita. Di manakah tahap kita? Kita nak cakap senang nak mati syahid, tetapi kita sebenarnya kena mulakan dengan langkah-langkah yang kecil. Itulah yang sebenarnya akan memberikan kita hadiah yang paling besar, iaitu untuk terkorban di dalam perjuangan pembebasan bumi Palestin dan dalam untuk menegakkan agama Islam itu sendiri. Wallahu Satu dapat 2, beli 2 dapat 4, beli 3 dapat 6. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Masjid Kampung Hulu Melaka. Masjid Kampung Hulu merupakan sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah Bandar Melaka dalam daerah Melaka Tengah, Melaka. Dibina pada tahun 1728 dan merupakan masjid yang paling tua di Malaysia. Masjid Kampung Hulu terletak di persimpangan Jalan Masjid Hulu dan Jalan Masjid di Melaka. Di sekeliling masjid tersebut dipenuhi kedai-kedai yang diusahakan oleh peniaga Cina. Masjid ini dibina oleh penduduk-penduduk tempatan dengan pembiayaan Belanda semasa penjajahan Melaka oleh Syarikat Hindia Timur Belanda. Masjid ini dibina adalah kesan daripada perubahan dasar oleh pemerintah Belanda yang mengutarakan dasar kepelbagaian pegangan agama. Seni bina Masjid Kampung Hulu ini unik dengan gabungan seni bina Sumatera, Cina, Melayu Melaka dan reka bentuk Hindu. Reka bentuknya mirip seperti masjid dari tanah Jawa. Hiasan dalaman dengan pengaruh Cina menghiasi masjid ini. Bahan-bahan seperti jubin seramik dan jubin lantai daripada kerajaan Cina dinasti Qing juga digunakan. Masjid ini adalah antara 777 bangunan bersejarah yang mendapat pengiktirafan antarabangsa.
kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Melaka 89.5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Register Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini Alhamdulillah kita membawa kepada anda secara langsung rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk anda soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan Alhamdulillah untuk petang ini bersama rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami, kita akan bersama yang berusaha Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, ada di konti IKIM pada waktu ini. Kita mengalukan kehadirannya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Mana? Baik, Alhamdulillah. Doktor sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan bersama Doktor untuk petang ini kita akan bincangkan dari kitab Tariq Ta'lim Al-Muta'allim, Tariq Ta'allum insya-Allah, bersama untuk tajuk petang ini, ilmu dituntut sepanjang usia. Dan untuk waktu ini bersama Doktor untuk mukadimah ni, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini. Terima kasih kepada Datin Mona Jasman yang sudi mengendalikan program ini dan menerbitkannya. Dan insya-Allah kita sambung kembali pengajian kita berhubung dengan kitab Ta'lim Muta'allim fi Tariq Ta'allum, iaitu berhubung dengan adab belajar, adab dan etika, kita nak kata kaedah, manhaj, metodologi terpulang yang dikarang oleh Imam Zarnuji. Lama dah kitab ini, tapi masih dibaca di kebanyakan madrasah tradisional kerana noktah-noktah ataupun poin-poin yang dikemukakannya adalah sangat baik dan masih relevan pada zaman ini. Kita sambung kepada antara tajuk yang dibubuhnya ialah ilmu dituntut sepanjang zaman. Ini berdasarkan satu fasal dalam kitab ini. Kitab ini sebenarnya dia tidak meletakkan tajuk secara khusus lah. Jadi tajuk tu kadang-kadang kita lihat dia agak berubah-ubah tajuk dia apabila diterjemahkan. Jadi kita lihat di sini beliau menyebut bahawasanya qila waqtu ta'allum minal mahdi ilal lahdi. Yang ini dikatakan menuntut ilmu itu daripada buayan hingga ke liang lahat. Walaupun ini bukanlah hadis Nabi SAW, ini adalah kata-kata hikmah yang kita sering jumpa, tetapi kata-kata ini masyhur dan ada kebenarannya kata-kata ini. Dan hingga hari ini kita lihat mutaakhir ini 45 tahun ini popular satu istilah yang dia panggil sebagai lifelong learning.
pengajian yang berterusan ataupun pengajian sepanjang usia, sepanjang zaman. Sebenarnya konsep belajar sepanjang zaman ini ataupun sepanjang usia ini, lifelong learning ini asalnya daripada ajaran Islam, bukannya daripada orang Barat. Orang Barat yang melihat lifelong learning ni diambil daripada orang Islam. Sebenarnya dalam tradisi Islam yang ada konsep minal mahdi ilal lahdi ni kan, menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Di sini menunjukkan kepada kita tiada nuktah dalam menuntut ilmu. Tapi dalam masyarakat kita, kebiasaannya orang kita, dia belajar setakat dia dalam sistem pendidikan. Kalau dia belajar habis SPM, maknanya pelajaran ilmu dia setakat SPM lah. Kan? Kalau dia habis setakat degree, habis setakat degree lah. Dia tidak ada usaha-usaha untuk dia meningkatkan kefahaman tentang Islam. Apatah lagi kalau kita lihat pengetahuan Islam itu mungkin diajar hanya peringkat sekolah menengah, peringkat SPM. Dan SPM ada mata pelajaran agama yang diwajibkan kepada semua orang Islam ambil. Orang bukan Islam mungkin tak perlu ambil moral ke, ambil lukisan ke dan sebagainya. Tapi orang Islam kena ambil mata pelajaran agama dalam SPM. SPM umur 18, habis SPM masuk degree. Yang masuk degree kadang dah tak jumpa dah mata pelajaran agama. Kalau masuk buat subjek-subjek yang bukan berteraskan agama, tak jumpa dah. Kan, kecuali mungkin dalam industri tertentu ada lagi mata pelajaran agama. Kalau ada pun mungkin mata pelajaran tamadun Islam begitu kan. Tetapi mata pelajaran agama yang khusus, yang beri mendalam tentang konsep, tentang tasawur, tentang world view, tentang penghayatan Islam, dah terhenti setakat menengah 18 je. Cukup ke kita punya pengetahuan Islam kita hanya sekadar SPM sahaja? Yang kita belajar pun hanya untuk lulus SPM sahaja. Sebab itulah kita yang bekerja ni kena ambil inisiatif sendiri. Tak cukup dengan kita mengharapkan pelajaran yang kita belajar masa SPM dulu, dan kemudian mungkin mata pelajaran titas dalam universiti yang sedikit, yang bukannya mata pelajaran khusus fardu ain yang jelas, tetapi mungkin sekadar tamadun Islam gitu. Tetapi kita kena belajar, usaha belajar sendiri. Pergi ke apa kita kata online sekarang banyak. Kita kerja tak ada masa mana 8 hingga 5 sibuk. Cuba kita enroll kelas-kelas yang bersifat online. Tengok kelas-kelas yang sesuai untuk meningkatkan kefahaman kita. Belajar online. Kalau rajin pergi masjid, tengok kalau kelas-kelas yang bersesuaian. Cuma saya kalau di setengah masjid ni kadang pelajaran dia lebih kepada tazkirah. Kadang tazkirah ni dia lebih untuk memotivasikan kita. Tetapi dia tidak ada structured dalam pengajian apa yang subjek-subjek. Setengah masjid dia ada subjek-subjek, kitab-kitab yang tertentu, kitab khusus yang digunakan, maka dengan itu dia akan dapat meningkatkan pengetahuan dia. Kalau tazkirah biasa, kuliah biasa, dia akan sekadar untuk spark kesedaran dan sebagainya, tetapi dia tidak akan lebih untuk menambahkan ilmu yang lebih mendalam lagi terhadap sesuatu subjek. Jadi ini yang kita kena tekankan sekarang ini, bahawasanya dalam Islam ditekankan menuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Non-stop learning. Kita tak boleh nak berhenti. Kita kerja, kita dah berhenti belajar. Tak boleh. Cari jalan. Baca buku, beli buku, cari jalan. Macam sekarang ni dah tak ada masa nak baca buku. Ada audiobook pula sekarang. Kan, pasang je, cucuk je audiobook tu. Dalam kereta boleh dengar. Kan, sambil bawa kereta. Daripada duduk dengar lagu-lagu sepanjang masa kan.
baca audiobook selain pada dengar radio Kim kan. Radio Kim memang radio yang memberikan ilmu. Jadi dengan cara itu insya-Allah kita boleh meningkatkan pengetahuan kita, ilmu kita sekiranya kita tidak membuang masa belajar sepanjang masa minal mahdi ilal lahdi. Jadi ini satu poin pertama kita dalam petang ini yang kita kena tekankan, dan lepas ini kita sambung lagi poin-poin lain insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini bersama para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29-004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berhasil ketika pada waktu ini kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Pensel makin lama kita guna makin pendek. Begitulah juga dengan umur kita. Makin lama umur kita makin pendek. Dan pensel, apabila kita menggunakan pensel untuk menulis sesuatu kebaikan, orang yang membacanya akan rasa bahagia, akan rasa gembira. Dan pensel, apabila digunakan untuk menulis sesuatu keburukan, orang yang membacanya akan tercedera emosinya. Dan pensel, apabila pensel makin pendek, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu asah pensel itu. Perbuatan mengasah pensel ini adalah sesuatu yang menyakitkan, yang memerikkan. Tersiat kulit pensel itu. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Ada pahit, ada getir, ada ujian dalam kehidupan kita. Apabila pensel itu kembali tajam, pensel ini akan teruskan tanggungjawabnya untuk menulis kebaikan. Dan begitulah kehidupan kita. Setelah kita melalui pelbagai jenis ujian, kita terus menjadi insan yang bermanfaat. Seperti mana Nabi kata, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Jom jadi pensel yang sentiasa memberi manfaat. Dari saya, Heliza Helmi. Johor Bahru 106.2 FM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Dan alhamdulillah masih bersama yang berusaha Dr. Ni Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan masih membacakan dari kitab Ta'lim Muta'alim Tariqat Ta'allum, tajuknya Ilmu Dituntut Sepanjang usia, insya-Allah. Seperti Dr. Ni kata, kita sekarang ni semua di hujung jari, boleh kita belajar nak tak nak je kan doktor, untuk kita nak belajar, kena nak fokus. Ada yang kata kita tak ada masa dan sebagainya, tapi sekarang ni teknologi dah terkini sangat, semua nak pergi mana-mana boleh dengar, selain dengar radio, ada layan audio, ada layan video, ada yang sebagainya. Mungkin untuk waktu ini kita bersambung kembali untuk kita bagaimana kita nak lagi belajar dan semangat untuk belajar walaupun dah berusia ni. Silakan. Yang seperti yang Mona sebutkan tadi, kalau dulu orang belajar susah mana. Saya pernah berada seketika di Sudan, dan kalau di Sudan dan di negara benua Afrika tu, dia nak hafal Quran dia tulis atas papan, loh dia panggil, kan? Bagaimana susah dia orang nak menulis itu. Ayah nak tulis itu dengan kapur padamnya, dengan apa semua kan, susah betul. Tapi begitulah hafalan dia orang
dan disebabkan kesungguhan mereka menghafal Al-Quran itu dengan kesusahan, dengan kepayahan begitu, Allah bagi barakah, dia orang punya hafalan sangat kuat. Antara orang yang kuat hafalannya ialah antaranya orang Afrika, khususnya orang dari Mauritania. Orang Mauritania sangat kuat dia punya ingatan dia. Sebab satu, kerana mungkin suasana negara dia yang susah, jadi dia punya struggle dia lebih, usaha dia lebih, sehingga dia terpaksa bekerja keras untuk dia menghafal sesuatu ilmu. Pernah disebut bagaimana satu orang yang diminta untuk menyalin buku daripada sebuah manuskrip di Turki ke di mana saya tak ingat manuskrip tu, orang hantar dia pergi. Nama dia pun saya tak ingat, dah lama dah cerita ni. Orang hantar dia pergi untuk dia salin manuskrip itu. Setelah dia duduk di negara itu, di perpustakaan itu selama beberapa tahun, kemudian dia pulang beberapa bulan, kemudian dia pulang ke negara dia. Orang tanya, mana catatan kamu tentang tentang manuskrip yang kita hantar kamu tu? Dia kata, kamu tulis, aku sebut, aku baca. Hafal. Bayangkan, kamu tulis sekarang, cari penulis, aku akan sebut, aku akan narratekan benda tu, aku akan riwayatkan apa yang aku belajar, aku tulis daripada sana, yang berapa puluh muka, ratus muka surat pun kita tak tahu, tapi dia orang boleh hafal. Jadi ini kekuatan orang yang Tuhan bagi, sebab salah satunya kerana kesungguhan dia tu. Benda ni bukannya satu perkara yang mustahil. Hatta Imam Syafi'i sendiri, pertama kali dia jumpa dengan Imam Malik, dia cakap, Imam Malik mula tu jumpa dia tu, Imam Malik guru dia tak nak layan dia sangat. Dia kata, tuan guru, saya hafal Muwatta. Imam Malik terkejut. Biar betul budak ni hafal Muwatta. Cuba baca nak dengar. Dengar tasbih sikit. Kan? Jadi Masya Allah, begitu barakah. Dan imam-imam lain juga, Imam Hanafi, Imam Nawawi sebagai contoh. Imam Nawawi pun hafal. Dia tak hafal kitab Syirazi, Imam Syirazi, dalam masa 4 bulan. 4 bulan, 4 bulan setengah dia dah hafal. Jadi apa yang kita nak bawa poin di sini bukan nak bawa poin hafalan. Poin yang kita nak bawanya ialah kadang-kadang suasana kita hidup dalam kesusahan dan kepayahan itu menjadi kita lebih kuat, lebih kental untuk kita mendapatkan ilmu. Imam Nawawi dikatakan tidak mempunyai harta. Tidak semua ulama ni kaya. Tidak semua ulama ni berharta. Imam Nawawi dikatakan daripada sebelum akhir hayat dia, dia hantar buku-buku dia yang dia pinjam. Bayangkan, menunjukkan bahawasanya dia tidak ada kewangan untuk membeli buku-buku sendiri. Dia pinjam buku-buku daripada kawan dia, dan dia meninggal dalam usia yang muda, sekitar 40-an, 45 begitu. Sebelum akhir hayat dia, dia pulangkan semua buku-buku yang dia pinjam. Jadi bayangkan bagaimana ulama-ulama dulu, mereka dalam keadaan juhud mereka yang begitu tinggi dalam menuntut ilmu. Hafal hari ini, seperti yang Mona sebutkan, apa kita tak ada? 20-30 tahun dulu kita ada kaset recorder, tape recorder, saya ingat kan, masa ke saya muda-muda remaja dulu, kita panggil Walkman. Kan Walkman, budak-budak berjalan dengan Walkman, dengan lagu kan. Sekarang dah tak ada dah Walkman. Dah tak ada dah. Semua hari tu ada jenis iPod. Sekarang dah iPod pun dah tak ada dah. Orang dah tak pakai dah. Orang dah tak pakai dah iPod. Sekarang ni phone semua. Semua dalam phone, dalam pakai iTunes ke apa benda, semua dah pakai dah. Semua dah. Teknologi sekarang ni, orang kata ringkasnya, kita boleh guna untuk kita dengar lagu, hiburan dan sebagainya, ataupun kita boleh guna juga untuk kita dapatkan ilmu. Pilih. Kita nak mana? Sebab teknologi sangat banyak. Sangat pelbagai sekarang. Kita boleh pilih macam mana. Dan sumber yang banyak. So, tidak ada alasan untuk kita tidak menuntut ilmu dan mendalami ilmu dengan teknologi yang banyak. Of course, kita kena pilih
Kan, jangan kita dengar sembarangan, ustaz-ustaz yang sembarangan, kan, penceramah yang tak tentu hala. Dengar mereka yang ada otoriti, dengan mereka yang diiktiraf, kan, diakui, yang ada tauliah dan sebagainya. Jangan kita sembarangan, nanti kita terpesong pula. Jadi berbalik kepada menuntut ilmu di sini ialah kita kena jelas dan kita kena faham. Pertama, menuntut ilmu dalam Islam itu sepanjang usia kita, daripada kecil lagi hinggalah kita besar. Bahkan kita lihat bagaimana Nabi SAW menyuruh kita mengajar anak kita semayang tu pada usia 7 tahun lagi. Suruh anak semayang. Maknanya nak suruh semayang tu mestilah dia kena ada ilmu. Kan? Maknanya dalam usia yang kecil lagi, 7 tahun pun kita dah kena. Bahkan dalam usia yang lebih muda lagi pun ada diminta pelbagai amalan-amalan masa mengandung dan sebagainya, kan, yang diminta supaya kita menyampaikan. Itu adalah salah satu cara untuk kita menyampaikan ilmu kepada anak kita, sama ada yang dah lahir ke ataupun yang dalam kandungan lagi. Jadi yang kedua poin kita ni ialah, selain daripada saranan menuntut ilmu di kecil, yang kedua ni ialah saranan untuk kita tidak membuang masa dan mensia-siakan kemudahan teknologi yang pelbagai yang ada di depan kita ini dengan benda-benda yang lara, yang tidak bermanfaat. Gunalah teknologi yang ada ni untuk benda menuntut ilmu. Orang kata tak boleh dengar benda-benda, kan. Boleh je kita nak berhibur sikit sebanyak. Tapi masalahnya berhibur tu yang banyak. Yang dengar kuliah, dengar ceramah ni sikit. Sepatutnya banyak, sebahagian besar masa kita ialah dengan mendengar benda-benda yang berfaedah. Adapun hiburan itu setelah kita letih, setelah kita jemu. Ini kaedah dia. Kaedah dia dalam Islam, bila kita jemu dengan pengajian, kita diminta berehat, cari hiburan, pergi ke tasik, pergi dengar burung-burung dan sebagainya. Itu salah satu anjuran dalam menuntut ilmu. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab ni pun disebut, sekiranya kita jemu dengan satu kitab, beralih kepada kitab yang lain. Dan kadang-kadang kita baca 2-3 muka surat, 10 muka surat, 20 muka surat, kita rasa beratnya, penatnya. Kan, kita dah tak boleh nak absorb dah. Kita punya mind pun berat sangat. So kita jangan pergi. Kalau tidak nanti kita punya badan pemikiran kita, intelek kita akan reject. Kita akan jadi aku malas lah baca. Tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk dah. Boring lah. Malas belajar ni. Dia jadi boring. So kita kena pergi kepada buku-buku yang agak ringan. Antara buku yang dikira buku yang ringan, buku apa? Contohnya buku riwayat orang soleh. Kita baca buku biografi ulama, bagaimana kehidupan dia orang. Itu sebab buku itu tidak memerlukan kita berfikir. Dia cerita. Bagi semangat lagi. Bagi semangat, inspirasi kepada kita. So kita tolak tepi buku-buku yang berat-berat. Kita buka biografi, baca biografi, kisah hidup Imam Syafi'i, kisah hidup Imam Nawawi, bagaimana dia orang berusaha belajar, dan kita lagi motivasi. Kan. Jadi ini antara benda yang kita kena buat. Yang ketiganya ialah, saya dah sebut tadi yang kedua, poinnya lagi ialah kita jangan buang masa. Jangan buang masa. Yang ni yang kita pernah sebut dulu dalam Ahyul Walad pun kita sebut. Jangan buang masa, manfaatkan setiap saat. Kalau kita lihat dalam sirah, dalam kisah biografi Imam Nawawi sendiri dia sebut selama 2 tahun aku tidak pernah merasakan nikmatnya tidur berbaring. Allah. Selama 2 tahun. Kita 2 hari pun tak boleh, kan. Dalam kata lain, dia pernah menyebut bahawasanya aku tidur apabila aku dikalahkan oleh tidur. Aku hanya tidur apabila mataku ini dikalahkan, badanku ini dikalahkan oleh kepenatan dan aku tertidur. Basically maksudnya dia tertidur lah. Bukannya dia tidur. Macam kita. Masa dia terlelap, dia tertidur. Tersengguk tertidur dekat kursi dia. Begitulah. Bagaimana nak menunjukkan beliau ulama yang benar-benar menjaga masa. Sehingga masa tidurnya pun dia hadkan, dia kawal, dia takut tidur. Kita tidur mana? Paling 5 jam, 6 jam. Paling kurang. Kalau kita tidur pukul 12, pukul 6 kita bangun 6 jam. 6 jam gone. Habis.
Kan? Kosong, tak ada apa, tidur. Memang tak ada faedah. Kalau kita tidur pukul 12, kalau kita tidur pukul 10, pukul 9, 9 jam gone. Kan so bayangkan, kalau 7-8 jam, maknanya kalau kita letak 8 jam kita tidur, kita ada 24 jam. Maksudnya 1/3 dari usia kita habis dengan tidur. Untuk tidur je. Kalau umur kita 60 tahun, 20 tahun tidur. Masya-Allah, kalau kita kira kan. 20 tahun tidur. Sebab apa? Sebab dalam hidup kita 8 jam kita habis dengan tidur. Itu kita kata 8 jam yang dihabiskan dengan tidur, belum sembang lagi. Belum yang lain lagi. Kita kata baru tidur 8 jam sehari. Itu tidur malam. Belum lagi tidur sehari. Kadang-kadang kita sehari pun banyak juga tidur. Jadi akhirnya kalau usia kita 1/3 dari usia kita habis dengan tidur. So malaikat pun pelik, banyak yang kau tidur. Tidur untuk rehat berdara. Okeylah. Oh, ni kuat tahajud ni. Masya-Allah. Tapi kalau kau tidur banyak, orang kailulas kejap je, kita kailulas sampai 2-3 jam. Masya-Allah. Baik doktor, alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita sambung bersama Dr. Ni. Dia ilmu dituntut sepanjang usia. Dan untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 0129004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di Destinasi IKIM. Negeri Sembilan 102.7 FM. Anda rasa letih, lesu? Tahukah anda, hidup yang sihat dan aktif dapat mengurangkan tekanan serta membantu menangani sebarang masalah dengan lebih baik. Ramai mengelak melakukan senaman disebabkan kekangan waktu serta kesibukan di pejabat, sekaligus memberi alasan paling mudah untuk tidak bersenam. Jangan beri alasan, anda sebenarnya boleh lakukannya. Sebagai permulaan, buat aktiviti ringan seperti berjalan di kawasan perumahan selama 10 hingga 15 minit setiap pagi, dan apabila stamina bertambah, lanjutkan tempoh senaman kepada 20 hingga 30 minit sehari. Malah hanya dengan barang yang sedia ada di rumah, semua orang boleh bersenam. Contohnya, botol air yang diisi penuh dan dijadikan sebagai pemberat untuk membentuk otot tangan. Jadi, tiada alasan lagi. Mulakan gaya hidup sihat dan ceria hari ini. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. Kalau kita nak menjadi orang yang mempunyai wawasan untuk berjaya di dunia dan di akhirat, kita perlu mengenal Allah. Dan satu cara untuk mengenal Allah ialah dengan mengenal diri kita. Dan satu cara nak mengenal diri kita ialah dengan melihat kepada proses kejadian manusia itu sendiri. Yang mana hari ini dengan ilmu sains yang ada, dengan teknologi yang ada, kita boleh bukan setakat baca, tetapi kita boleh melihat visual-visual, baik dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Kita boleh lihat bagaimana proses persenyawaan berlaku. Kita boleh lihat bagaimana proses pembahagian sel berlaku. Dan kita juga boleh melihat bagaimana organ-organ yang pelbagai yang ada pada diri kita ini terbentuk. Kalau kita tidak kenal diri kita, kita tidak kenal siapa pencipta kita. Jadi apabila kita mula mengenali diri kita, kita akan ada kesedaran tentang pencipta, dan kita akan ada keyakinan bahawa pencipta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi euforia Islami.
Inspirasi Emporia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Fas'aluna Tanilah kami. Dan masih bersama yang berusaha Dr. Ni Ruskiman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia, masih membincangkan dari kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, ilmu dituntut sepanjang usia. Dan bersama Dr. Ni untuk waktu ini, Doktor, bila kita dengar ulama kita yang berusia muda tapi kitabnya sampai sekarang kita belajar, Masya Allah, berkat ilmu itu. Mungkin kita nak tanya Doktor sendiri pun, sebab Doktor pun dalam research dan pusat syarah, mesti ada researchnya, ada kitab yang mesti keluar setiap tahun dan sebagainya. Bagaimana kita ni yang nak sibuk ke sana ke sini, meeting dan sebagainya, kerja pun tak settle, tapi menuntut ilmu, keluarkan buku, ada ilmu yang bermanfaat yang boleh kita bawa ke zaman yang lain. Maknanya kitab tu akan kekal hidup selama-lamanya, insya-Allah. Bagaimana doktor buat itu? Saya ni tidaklah boleh dijadikan sebagai satu contoh sebab saya pun tak ada banyak mengarang kitab. Kan ada 1-2 saja buku yang dihasilkan. Cuma kita ambil contoh ulama-ulama silam. Sebagai contoh, Imam Nawawi yang mengarang banyak kitab dia, berpuluh kitab dia. Kan usia dia 45 tahun. Imam Ghazali berpuluh kitab dia. Ihya 4 biji. Yang lain-lain tak, 1 biji semua, tapi dalam pelbagai bidang. Macam-macam riwayat kata 80, 90, macam-macam lah. Bilangan yang menyebut, boleh baca dalam Zabidi punya ulasan tentang berapa banyak ulama, pandangan ulama. Ala kulli hal, kita katakan bahawasanya para ulama dahulu usia yang pendek, tetapi kitab yang mereka hasilkan banyak. Seolah-olah mereka ini tak makan, tak minum, tak tidur, tak mengajar. Sedangkan kalau kita lihat dalam kehidupan mereka, seharian mereka ni orang yang kuat berceramah, mengajar, ada kuliah, ada madrasah. Kan Imam Nawawi ada madrasah dia, ada tempat dia mengajar di Ashrafiyah tu, di Nawa masjid tu. Dia mengajar di situ. Sibuk Imam Ghazali pun dia ada, bahkan dia ada dia punya khanqah dia, tempat dia mengajar di Tus dan sebagainya. Tapi dia punya karangan cukup banyak. Kenapa jadi macam tu? Kita pelik kan, kita tertanya-tanya. Dan para ulama melihat benda ni sebagai suatu, ada yang kata karamah dia orang, ada yang kata ini ialah sebagai bukti barakatu fil zaman, barakah masa mereka. Sebab apabila seseorang itu tidak membuang masa, tidak mensia-siakan masa dan menghargai masa, Allah beri barakah kepada masa dia. Ini disebut oleh para ulama. Allah beri masa di barakah. Kita 24 jam sama je dengan dia 24 jam. Tetapi wallahu alam, kan kita tak tahu. Disebab barakah dia dalam dia menghargai masa tu, kemungkinan dalam 24 jam itu dia boleh buat lebih banyak daripada apa yang kita buat 24 jam. Kan 24 jam dia sama, takkan nak beza. Tetapi dia jadi banyak benda yang dia boleh isi dalam masa 24 jam. Sebenarnya Mona, kalau kita belajar dalam falsafah, dia ada istilah tentang time ni, the concept of time and space ni. Dalam filosofi disebut tentang relativity of time dan sebagainya. Yang tu saya tak mau pergi panjang lah, kita tak nak masuk dalam ilmu falsafah. Cuma apa saya nak nyatakan ialah kita sendiri kalau kita buat sesuatu yang kita suka, kan masa berlalu cepat kan? Betul tak? Kan? Cepat je masa berlalu. Kita buat benda yang kita suka, something yang kita suka. Tengok-tengok, dah 3 jam habis. Kan? Kita, apa-apalah yang kita suka. Tapi cuba benda yang kita tak suka. Berat je. Berat je. Kita rasa macam panjangnya dah tak habis lagi. Kan? Maknanya kita sendiri pun boleh ada merasakan bahawa masa tu seolah-olah dia boleh memanjang, dia boleh memendek, dia boleh jadi panjang, dia boleh jadi pendek. Kan? 60 minit juga. 60 minit juga. Tapi pada kita sendiri pun ada pengalaman. Ada ketikanya kita kata,
dah kita 2 jam. Kan? Tapi ada ketikanya kita rasa lamanya habis. Jadi wallahu alam, kemungkinan perkara-perkara begini berlaku di kalangan para ulama kita yang Allah beri dia masa yang barakah, sebab dia sangat menjaga masa. Allah beri dia barakah masa yang panjang. Walaupun masa sama dengan kita, tetapi dalam masa tu kita boleh isi macam-macam. Saya sendiri pun, pengalaman saya, sekiranya saya sibuk, saya rasa banyak benda yang saya boleh buat. Banyak benda yang saya buat kalau saya sibuk. Saya rasa macam, alhamdulillah hari ni banyak aku buat. Tapi cuba hari kita cuti ke, kita relax kan, kita leka sikit, kita rasa macam, apa aku buat hari ni? Bazir masa je, tak ada apa pun kan. Kita sendiri merasakan bahawasanya kita banyak membazir masa yang tak ada faedah, berlalu begitu sangat dan sangat pantas masa berlalu. Tapi kalau kita jaga masa, insya-Allah Allah beri keberkatan kepada masa. Dan kita akhir sekali mana kita masuk sikitlah kat sini. Hasan bin Ziyad tetap belajar kita berusia 80 tahun. Ini kembali kepada menuntut ilmu tadilah. Menuntut ilmu hingga akhir hayat, sepanjang masa. Hasan bin Ziyad menuntut ilmu ketika berusia 80 tahun. Pengarang kata, Imam Zarnuji narrate benda ni, meriwayatkan bagaimana seorang bernama Hasan bin Ziyad masih belajar walaupun berusia 80. Saya ingat seorang profesor ketika saya duduk di UK, di Scotland itu, nama dia Profesor Josh Saliba. Dia seorang profesor yang terkenal, sejarawan terkenal. Dia pernah menyebut bagaimana dia kata seorang pengkaji, profesor jugalah, yang tua dah, mungkin lebih kurang lah dengan ulama ini, Hasan bin Ziyad ini. Tua dah dia kata. Dan dia ni orientalis, nak bagi tahu bagaimana orientalis punya kesungguhan dia. Dia mengkaji manuskrip di benua Afrika. Dan benua Afrika ni kita tahulah, dia ni banyak bahasa, bukan macam kita kat sini kan, dia ada bahasa macam Swahili, bahasa yang pelbagai bahasa bangsa dia orang kan. Ada dia Afrika Baratnya lain, Afrika Timurnya bahasa lain. So ada satu orang profesor orientalis ini, dia menguasai hampir semua bahasa-bahasa suku kaum di sana yang terlibat dengan manuskrip kajian dia. Tetapi ada satu kaum yang dia tak kuasai, dan benda tu ada dalam manuskrip dia. Profesor Josh Saliba kata, profesor tua ini mengambil masa untuk belajar bahasa itu. Semata-mata dia nak faham manuskrip yang dia setengah kaji sekarang ni. Sebab manuskrip itu ditulis dalam suku kaum bangsa itu. Poinnya ialah, walaupun berusia tua, orientalis barat, tapi kesungguhan dia orang belajar tak mengenal usia. Dia orang belajar. Dan inilah yang dibuat oleh para ulama Islam dulu pun begitu. Sehingga kitab-kitab yang imam-imam dulu karang berpuluh tahun. Sehingga ada setengah kitab yang tak habis. Tak sempat nak habis. Ketika hayat dia meninggal. Kan? Sebab kitab tu banyak sangat, panjang sangat, berjilid-jilid. Sehingga dia meninggal. Dan ulama lain yang menyambung kitab-kitab yang dikarang oleh ulama itu banyak contoh kan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya mendalami ilmu, mengkaji ilmu ini tidak mengenal usia. Walaupun kita tua berapa, selagi kita berupaya, kita sihat, kita mata kita boleh baca, telinga kita boleh dengar, kita ada kemampuan, jangan kita sia-siakan usia kita. Belajar, tuntut ilmu tanpa mengenal usia. Jadi yang tu yang apa, kita kena jaga. Jaga kan. So kita rasa benda ni tak penting, tak. Benda ni satu benda yang penting kita kena buat. Jangan kita buang masa, jangan kita sia-siakan. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan dalam kesempatan ini doktor, ada satu soalan di WhatsApp konti 0112900404. Ada yang bertanya, mohon kongsikan doa untuk lebih rajin membaca dan belajar dan meninggalkan perkara yang lagha. Doa yang sangat masyhur lah, kita selalu dengar yang Nabi anjurkan kalau nak elak dari
daripada malas ini. Kan doa yang selalu kita dengar itulah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kan ya Allah, jauhilah aku daripada lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, jauhilah aku daripada lemah, jauhilah aku daripada malas, jauhilah aku daripada jubna penakut, wal bukhul, kedekut, dan juga orang yang minta hutang, orang yang kasar dalam minta hutang tu kan. So ini doa yang Nabi SAW anjurkan, dan Nabi SAW ada beberapa lah kalau kita jumpa Nabi SAW minta doa dijauhkan. Ini antara doa yang Nabi minta dijauhkan. Kan kalau kita tengok senarai doa-doa yang Nabi minta dijauhkan, ialah doa ini. Jauhkan daripada malas, daripada penakut, daripada lemah. Selain pada doa-doa lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, dan beberapa doa lain yang Nabi minta dijauhkan. So kita kena ambil lah apa yang Nabi doa ni. Kalau ikut almarhum guru saya Syekh Fahmi Zamzam, dia kata amalkan doa borong. Ada satu doa dia panggil doa borong. Doa ni kita tak ingat semua doa yang Nabi anjur. Doa lah yang Nabi suruh kita jauhkan yang tak elok dan yang semua yang baik. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Nabi Muhammad SAW wa a'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammad SAW. Habis semua diborong. Kamil syamil. Syamil. Kan? Ya Allah, aku mohon kepadamu, kau berikanlah, kurniakanlah kepadaku segala kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi SAW. Dan kau jauhkanlah aku daripada segala keburukan yang minta dijauhkan oleh Nabi SAW. Habis. Kan? Ini satu doa lah juga kalau kita nak amalkan. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan, dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi, mungkin dalam 1 minit Doktor untuk kesimpulan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan pada hari ini, pertamanya ialah menuntut ilmu dari awal kita dilahirkan lagi hinggalah kita meninggal dunia, minal mahdi ilal lahdi. Jangan kita berhenti menuntut ilmu. Yang kedua, jangan kita membuang masa dalam kehidupan kita, dan kita lihat bagaimana para ulama dahulu sentiasa menjaga masa mereka, hatta menguangkan tidur mereka, menjaga masa makan mereka pun sangat terhad. Ada setengah tu makan sambil belajar, yang tu tak disebut lagi. Kan? Dan yang ketiga, teruslah kita menggunakan segala kemudahan-kemudahan teknologi yang ada pada zaman kita ini untuk kita mendalami ilmu. Takut nanti Allah SWT soal kita, kau dah ada teknologi, ada phone yang paling canggih, kan? Tu phone baru tu cantik. Kan? Tapi kau tak gunakan untuk tu. Asyik duk pakai earphone, duk dengar lagu. Macam mana kan? Dia Allah Ta'ala persoalkan nikmat yang dia beri kepada kita. Wang ringgit yang dia bagi ke segala kita tidak gunakan untuk menuntut ilmu. Jadi itu sajalah. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Wallahualam. Ya, Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih kepada Yang Besar Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad untuk pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Doktor, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islam sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengar
menari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah